Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan ke mana-mana, tonton video ni sampai habis. Ada berita gembira untuk anda. Saya Ustaz Usamah bin Muhammad, mudir kepada Pondok Miftahul Hidayah. Sekarang ni kita nak menceritakan sedikit sebanyak tentang perkembangan masjid. Alhamdulillah, sekarang ni proses plus, iaitu mempersiapkan bahagian bawah masjid, sedang giat berjalan. Jadi masya-Allah, kami di sini nak membuka peluang kepada sahabat-sahabat untuk berinfak untuk masjid. Masya Allah, RM1 kita belanjakan untuk masjid, pasti kita akan lihat ganjaran yang sangat besar dari sisi Allah. So jadikanlah harta kita sebagai asbab untuk terbinanya mahligai untuk kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa yang berminat, boleh salurkan sumbangan anda ke nombor akaun yang tertera di bawah ini. Dan untuk dapatkan perkembangan, sila follow page Pondok Miftahul Hidayah dan bantu kami untuk sharekan video ni supaya lebih ramai orang berpeluang untuk berinfak untuk mempindahkan masjid. Jazakumullah khairan katsira. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua spoiler terbaru dan terkini yang telah pun disahkan oleh Redon dan juga Talk One Piece. Biasalah, pengesahan ini adalah supaya maklumat yang akan aku kongsikan kepada korang semua adalah maklumat yang sahih dan boleh dipercayai. Guys, akhirnya dalam chapter yang ke-1078 juga barulah kita bakal mengetahui siapakah pengkhianat yang cuba untuk menghapuskan kesemua satelit dan juga Dr. Vegapunk itu sendiri. Setelah beberapa minggu kita berteka-teki, akhirnya watak pengkhianat tersebut sebenarnya merupakan watak yang paling kita tak jangkakan selama ini. Oda punya akal ni memang lain macam lah. Kemudian kita juga akan didedahkan dengan perkembangan terkini bagi apa yang berlaku kepada Mugiwara Pirates dalam chapter yang akan datang nantinya. Nak tahu apakah isi kandungan spoiler pada kali ini? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Skoverto Anime. Follow TikTok Kimi Skoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ekozo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa karena ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1078 nantinya tidak didedahkan kepada kita semua dalam spoiler pada kali ini, dan bahkan maklumat cover page juga masih lagi belum dikabarkan lagi. Menurut Redon, chapter yang ke-1078 nanti bakal memfokuskan kepada pendedahan pengkhianat di Egghead Island dan juga motif sebenar bagi pengkhianatan tersebut. Redon juga telah pun mengesahkan bahawa pengkhianat itu adalah York. Yes, korang tak salah dengar, memang aku sebut York tadi. Aku macam tak percaya juga yang York ni adalah pengkhianat. Yelah, sebabnya dalam chapter yang ke-1075 yang lepas, York ni merupakan mangsa pertama yang ditukarkan menjadi batu oleh S-Snake. Tambahan pula, York ni merupakan satelit yang ditugaskan untuk makan dan membuang je kan. Tak adalah pula dilihat yang York ni terlibat ataupun berminat dalam urusan yang berlaku di Egghead ni. Mana taknya kerja dia ni hanyalah makan, tidur dan membuang. Even masa dalam chapter yang ke-1075 yang lepas pun, dia dilihat mengantuk semasa sedang mencari Dr. Vegapunk. Lala dia yang pengkhianat rupanya. Tapi sebenarnya benda ni make sense juga. Sebabnya kalau kita tengok balik dalam chapter yang ke-1075 yang lepas, watak yang merosakkan CCTV Snail yang diperhatikan oleh Shaka dalam chapter tersebut berada di bangunan C, dan ternyata kumpulan York inilah yang ditugaskan untuk mencari Dr. Vegapunk di bangunan C tersebut. Tambahan pula, selepas York ditukarkan menjadi batu, Usopp, Frankie, Lily telah pun ditembak oleh S-Snake sehingga mereka terjatuh daripada jejantas tersebut. So masa mereka kat bawah ni lah, York telah pun ditukarkan menjadi normal semula oleh S-Snake. So memandangkan kesemua Snail's kamera telah pun dirosakkan, maka York bebas untuk bergerak tanpa pengetahuan yang lain. Bahkan kejadian York ditukarkan menjadi batu itu juga merupakan
merupakan alibi yang cukup kukuh bagi York untuk mengelak daripada menjadi suspek utama. Berkemungkinan York telah pun memberikan arahan kepada S-Snake semasa dia mengusap kepala S-Snake itu. Cumanya sedikit ralat bagi aku adalah kalau York yang mengarahkan Seraphim ini, kenapa arahan York ini tidak mampu untuk dilangkaui oleh satelit yang lain? Even Shaka pun tak mampu nak bagi arahan yang baru dekat Seraphim ini semua. Padahal York dengan satelit ni semua berada pada satu tingkatan yang sama dalam hierarki pengawalan Seraphim ni kan. Kalau menurut korang pula, agak-agaknya kenapa benda ini berlaku guys? Please drop your comment down below. Kemudian spoiler juga mendedahkan kepada kita semua bahawa kita akan disajikan dengan satu perlawanan yang menunjukkan Sanji menentang S-Shark. Yes, Sanji dikatakan bakal menggunakan Ifrit Jamba dalam pertarungan ini nantinya. Sanji juga dikatakan bakal mempunyai kelebihan yang besar dalam pertarungan ini nantinya. Namun demikian, S-Shark dilihat langsung tidak terkesan dengan setiap serangan yang akan dilakukan oleh Sanji ke atasnya nanti. Nampak kayaknya benarlah apa yang aku katakan dekat korang dalam video chapter analisis yang ke-1077 yang lepas, yang mana aku ada berkata, perkara menarik yang seterusnya pula adalah tentang pendedahan kelemahan Seraphim daripada Zoro, which is kelemahan mereka sama seperti King yang menjadi lemah apabila api di belakang badan mereka terpadam. Cumanya kan guys, macam mana maklumat ini nak disebarkan kepada Straw Hats yang lain memandangkan mereka semua kini sedang berhadapan dengan Seraphim, kecuali Robin dengan Chopper lah kan. Jelas sebabnya walaupun Sanji mampu untuk awakening kemampuan jerma dia sekalipun, kalau dia tak tahu pasal maklumat kelemahan Seraphim ini, maka serangan Sanji itu hanyalah sia-sia sahaja. So macam mana maklumat kelemahan Seraphim ini boleh dikongsikan kepada mereka semua? Mungkinkah Luffy akan menggunakan The Voice of All Things memandangkan sistem komunikasi mereka telah pun terpadam, ataupun maklumat ini tak perlu pun untuk disebarkan kepada Straw Hats yang lain? Apa pasal pula tak perlu? Make sure korang tonton sampai habis. Aku akan bagi tahu sebab apa tak perlu, dan aku juga akan dedahkan kelemahan Seraphim yang lain yang mungkin ramai tak perasan. Kemudiannya, antara perkara yang menarik juga adalah kita juga turut didedahkan bahawa Seraphim juga mempunyai kelemahan yang lain selain daripada api di belakang badan mereka, dan kelemahan tersebut adalah sea energy ataupun tenaga laut. So dekat sini terjawablah soalan yang aku dah tanyakan dekat korang tadi, iaitu soalan tentang adakah maklumat kelemahan bangsa Lunarian ini perlu dikongsikan kepada Straw Hats yang lain untuk mengalahkan Seraphim. Jawapannya, seandainya maklumat tersebut tidak dikongsikan kepada mereka pun, mereka masih mampu untuk mengalahkan Seraphim dengan menggunakan bahan yang mempunyai tenaga lautan. Dan seperti mana Lilis yang mengetahui rahsia kelemahan Seraphim ini, maka aku yakin yang kesemua satelit Vegapunk juga mengetahui rahsia tersebut. So masih ada kemungkinan untuk Atlas dedahkan kepada mereka semua kelemahan Seraphim ini. So guys, dua pilihan itu sahajalah yang dimiliki oleh Sanji untuk menewaskan Seraphim S-Shark ini. Kemudiannya spoiler juga mendedahkan kepada kita semua bahawa sebab utama kenapa York melakukan semua pengkhianatan ke atas Dr. Vegapunk dan juga Straw Hats Pirate adalah kerana dia ingin mencetuskan sebuah huru-hara ataupun kekacauan yang sangat besar dalam dunia One Piece ini. Bahkan spoiler turut menambahkan bahawa impian sebenar York adalah jauh lebih besar daripada itu. Namun demikian, impian sebenar bagi York ini tidak didedahkan oleh Lika kepada kita semua. Yelah guys, after all, Vegapunk Zero Six yang bernama York ini adalah satellite dengan sifat greed, yakni tamak. So mungkin dia tak cukup dengan apa yang dia miliki sekarang ini, dan dia menginginkan sesuatu yang lebih besar dengan cara mencetuskan kekacauan di dalam dunia One Piece ini. Spoiler juga mengatakan bahawa kita juga akan didedahkan dengan beberapa peristiwa kecil yang lainnya yang berlaku di Egghead Island. Namun penghujung bagi chapter pada kali ini dikatakan bakal mencetuskan satu perkara yang besar pada chapter-chapter yang akan datang. Ianya masih lagi belum disahkan, akan tetapi ada satu hint yang sangat menarik telah pun dikongsikan melalui Twitter, yang mana hint tersebut menunjukkan gambar topi Ace yang telah pun terjatuh ke tanah selepas menentang Blackbeard. So mungkinkah peristiwa besar tersebut bakal melibatkan maklumat tentang pertarungan Blackbeard menentang Law? Sama-samalah kita nantikan. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi